once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of them? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siap, Tuan Pengerusi, ahli-ahli jawatankuasa karya dan seterusnya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya kita panjatkan setinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana masih lagi memberikan ruang dan peluang kepada kita semua, yakni kepada saya dan kepada tuan-tuan sekalian, sehingga dapat untuk kita hadir pada malam ini bagi tuan-tuan melaksanakan solat maghrib secara berjemaah dan seterusnya, insya-Allah dalam waktu yang sedikit dan ringkas pada malam ini, untuk kita menyambung daripada bacaan kitab mukhtasar kepada Sahih Al-Bukhari ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-30. Hadis yang ke-95, bab 30.
Hadis yang ke 90 daripada bab yang ke 28. Hadis 90, hadis 91 dan hadis 92 insya-Allah. Hadis 90, 91 dan juga 92. Iaitu yang berkenaan dengan bab ismun man kazzaba 'ala nabi. Iaitu bab ismun man kazzaba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dosa berhubung dengan seseorang yang mengatakan dusta tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jika tuan-tuan lihat hadis ini dalam bab yang sama, iaitu berkenaan dengan ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka-mereka yang berdusta dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan baca ketiga-tiga hadis ini sekaligus, sebab dia adalah hadis ini adalah rangkumannya dalam bab yang sama. Artinya untuk kuliah akan datang kita akan pergi pada hadis yang ke-93 dalam bab yang lain pula. Baik, kita baca sama-sama tuan-tuan. Hadis yang ke-90 An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la takdhibu alayya fa innahu man kadhaba alayya falyatabawwaq maq'adahu minan nar. An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwaq maq'adahu minan nar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasammau bismi wala taktanu bikunyati wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asyaitana la yatamathalu fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Baik, jika tuan perhati dalam tiga-tiga hadis ini, ketiga-tiganya menjurus kepada kalimah yang sama. Apa dia? Iaitu man kadzaba alayya falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Okey, yang bermaksud sesiapa yang buat kebohongan tentang diri aku dengan sengaja, maka dia nescaya dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Baik, saya baca terjemahan tu hadis tu satu-satu dulu. Hadis ke-90 tadi yang kita baca. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Jangan pernah mengatakan dusta tentang aku. Sebab siapa pun yang mengatakan kebohongan tentang aku dengan sengaja, maka nescaya dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu hadis daripada Ali tadi, hadis ke-90. Hadis ke-91 diriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, jika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak pernah aku katakan dengan menisbahkannya kepadaku, maka nescaya dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan hadis yang ke-92 diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW pernah bersabda, namailah diri kalian dengan namaku, tetapi jangan namai diri kalian dengan nama kunyahku, iaitu Abul Qasim. Dan siapa pun yang melihat aku dalam mimpinya, maka ia lihat adalah benar-benar diriku, kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku. Dan siapa pun yang mengatakan dusta tentang aku, biarlah ia menjadi penghuni api neraka. Baik tuan-tuan, kita lihat dulu tentang apa yang disebut Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, berkenaan dengan hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi. Baik, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika dia menghuraikan tentang maksud, apakah yang dimaksudkan dengan la takdzibu alayya, janganlah kalian berbohong di atas namaku. Apa maksud jangan berbohong atas namaku? Ini bermaksud mencakupi semua jenis kebohongan. Maksudnya ialah, kata Al-Imam Ibn Hajar, itu janganlah kalian menisbahkan kebohongan kepadaku. Maksudnya jangan kita berbohong di atas Nabi. Tuan-tuan, kita orang bohong atas nama kita pun kadang-kadang kita marah. Khususnya bila orang kata, kita sebut benda yang kita tak kata. Tapi orang canang, orang kata kita yang kata, padahal kita tak kata, yang itu pun kita marah. Jadi boleh bayang tuan-tuan bagaimana seseorang ini yang membohongi ataupun mendustai dirinya atas nama Nabi. Maka itu sebab ancaman terhadap perkara ini sangat berat. Apa dia? Falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Adalah disediakan tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Ibn Hajar lagi, suatu kaum yang bodoh, ini bukan saya kata tuan-tuan, ini Al-Imam Ibn Hajar sebut, kita terjemahkan saja. Satu kaum yang bodoh telah terpedaya sehingga mereka membuat hadis-hadis palsu mengenai targhib. Targhib ni maksudnya apa tuan-tuan? Targhib ni maksudnya ada amalan-amalan, ada hadis-hadis yang menceritakan tentang amalan-amalan. Contohnya, jika dibuat satu amalan ini, maka pahalanya seperti ini. Yang mana mereka membuat hadis itu tidak lain tidak bukan ialah supaya mereka nak manusia itu beramal. Ataupun kadang-kadang ada hadis yang berkenaan dengan tarhib. Tarhib ni apa pula? Tarhib ni maksudnya ialah ancaman. Contohnya, jika kita buat amalan seperti ini, akan kena balasan seperti ini. Jika dosa ini dibuat seperti ini, maka pahalanya pula, ataupun ancamannya ataupun balasannya seperti ini. Itu dimaksudkan dengan targhib dan tarhib. Jadi apa kata Imam Ibn Hajar? Dia kata bahawa sesungguhnya kaum yang bodoh telah terpedaya sehingga mereka membuat hadis-hadis palsu mengenai targhib, janji, ataupun tarhib, ancaman.
Dan seraya mereka mengatakan bahawa kami tidak melakukan kebohongan atas Nabi, tetapi sebenarnya kami melakukan ini dalam rangka untuk membela agama dan syariat beliau. Sampai orang yang berbohong atas nama Nabi ini, ataupun dalam arti kata lain mereka membuat hadis palsu ini, apa tujuan mereka? Mereka kata nak tolong agama Nabi, nak tolong agama Nabi, nak tolong syariat yang dibawa oleh Nabi. Maka kata apa Ibn Hajar, mereka ini golongan yang bodoh, dan mereka adalah golongan yang telah terpedaya. Iaitu mereka beralasan bahawa mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan Nabi tidak bererti melakukan kebohongan kepada Allah. Artinya mereka beralasan dengan alasan tersebut, bermaksud apa mereka buat tu tak salah. Kononnya dengan nak membantu agama dan membantu syariat Nabi itu, walaupun menggunakan hadis palsu, mereka menganggap benda itu tidak salah. Artinya tidak melakukan kebohongan kepada Allah, kerana kebohongan tersebut telah membantu untuk menguatkan hukum hakam syariah seperti perkara wajib, sunat, haram dan makruh. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Al-Imam Ibn Hajar sendiri, dia sendiri pun menolak terhadap orang-orang yang beramal dengan hadis palsu seperti ini. Maksudnya jangan kita sesekali buat perkara ni tuan-tuan. Jangan kita sekali-kali buat perkara-perkara yang seperti ini. Apa sebabnya? Kerana ancamannya sangat berat. Ancamannya sangat berat. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar sebut golongan karamiyah membolehkan melakukan kebohongan dalam masalah targhib dan tarhib untuk menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan alasan bahawa kebohongan itu adalah untuk Nabi. Maksudnya kalau dalam arti kata lain, kalau kita faham tuan-tuan, mereka ini berdusta atas Nabi sebab nak tolong Nabi. Dalam bahasa kasar sikit, tipu apa yang Nabi kata sebab nak tolong Nabi. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari ini. Dan disebut lagi di kalangan para sahabat Nabi, kata Imam Hajar, ada seorang sahabat yang bernama Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ni tuan-tuan, dia ni boleh dikatakan orang yang sangat rapat dengan Nabi juga. Kerana apa? Kerana beliau selalu berserta dengan majlis Nabi. Sampai dikatakan bahawa dalam hadis yang lain disebut, ketika membicarakan juga tentang hadis berkenaan dengan siapa yang berdusta atas nama Nabi ini, Zubair bin Awwam pernah sebut, inni lam ufariqhu, aku tidak pernah berpisah daripada Nabi. Arti kata lain, Zubair bin Awwam ni sahabat yang senantiasa bersama dengan Nabi. Tetapi kata anaknya, iaitu Abdullah bin Zubair, dia kata dia heran, kenapa bapa aku ini walaupun dia satu orang yang sangat rapat dengan Nabi, jarang tinggal majlis Nabi, tetapi dia tak banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sebab tu kalau tuan-tuan ada pernah mempelajari tentang perkembangan ilmu hadis, dia ada sebut tentang satu bab berhubung dengan qillatu ta'addudi riwayah. Sedikitnya di kalangan sahabat dalam meriwayatkan hadis Nabi. Apa sebab sikitnya mereka, sedangkan mereka ni orang yang banyak mendekati Rasulullah.
patutnya mereka lebih banyak meriwayatkan hadis. Ya. Walaupun kita tahu ada sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, ada, tapi di kalangan sahabat juga ada yang mereka yang tahu hadis tapi mereka sedikit dalam meriwayatkan. Apa sebab tuan-tuan? Kerana mereka terkesan dengan hadis yang kita baca pada malam ini. Itu yang disebut man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduk mereka di api neraka. Sebab sahabat ni sikap mereka ialah ihtiyat, mereka berhati-hati. Mereka sangat berhati-hati ketika nak meriwayatkan hadis. Artinya jika mereka tak pastikan dengan betul-betul, mereka tak riwayatkan. Kalau mereka dah pasti sungguh-sungguh, baru mereka meriwayatkan. Itu sikap di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka oleh kerana itu disebut oleh Imam Ibn Hajar juga, dia kata bahawa Zubair bin Awam ini dan sejumlah sahabat lain yang tidak banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan kalaupun mereka meriwayatkan hadis dalam jumlah yang banyak, hal itu kerana keyakinan mereka akan kebenaran disampaikannya. Maksudnya para sahabat ni kalau dia nak riwayat pun dia akan pastikan benda-benda tu betul, confirm. Sebab tuan-tuan, kita kena faham bahawa di zaman Nabi dia tidak seperti zaman kita. Di zaman Nabi dari segi perhubungan, komunikasi tidak macam kita hari ini. Kita hari ini komunikasi sangat dahsyat. Dengan telefon yang kita ada, dulu telefon, sekarang ni tambah handphone. Yang terkini, tercanggih lagi WhatsApp. Tuan bayang kalau zaman Nabi ada benda-benda ni semua, confirm para sahabat akan guna sepenuhnya. Mereka confuse je telefon, ya Rasulullah, niat tanya ni hadis ni betul ke ni? Ada ke kau cakap tentang ni? Dan tentu Nabi boleh jawab secara on the spot, secara spontan boleh jawab tu. Sahabat pun dapat maklumat. Tapi komunikasi zaman tu tidak seperti sekarang. Macam sekarang lah tuan-tuan kadang confused dengan masalah agama, umpamanya tanya ustaz, kadang-kadang telefon ustaz, kadang malas sikit WhatsApp. Kadang-kadang ustaz tu pun nak jawab tu, ya Allah tuan-tuan, kadang jawapan ni tak boleh kita bagi sepenuhnya dalam WhatsApp, sebab nak tulis tu lama benar. Bagi jawapan pendek-pendek kan tak faham. Saya syorkan tuan-tuan, jika ada masalah macam ni, telefon ustaz, senang. Ini tak, dia nak ustaz jawab panjang, yang dia tanya pendek je. Jenuh ustaz nak melayan. Zaman sekarang ni mudah kita ada komunikasi. Ataupun hal ini kerana keyakinan mereka akan kebenaran disampaikannya itu, atau kerana mereka sudah lanjut usia sehingga ilmu mereka sangat diperlukan untuk dijadikan rujukan ataupun tempat bertanya, sehingga mereka pun tidak mungkin menyembunyikan ilmu. Kalau para sahabat ni, kalau mereka riwayat pun kadang-kadang disebabkan faktor mereka rasa mereka dah tua sangat dah. Okey. Artinya kalau mereka tak sampaikan, tak ada siapa yang dapat ilmu tersebut. Ilmu tu sangat diperlukan, maka mereka akan sampaikan apa yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar tentang bagaimana sikap para sahabat dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa tuan? Maksudnya ialah, intinya ialah kita kena berhati-hati dengan hadis palsu. Kita kena berhati-hati dengan hadis palsu. Sebab apa? Kerana hadis palsu ni termasuk dalam perbuatan yang kita mendustakan di atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang kita sampaikan tu dia bersifat nak bagi orang jadi baik, nak menjanjikan orang dengan ganjaran-ganjaran yang tinggi, pahala yang banyak.
ataupun kita nak ancam manusia jangan buat jahat, nanti balasannya macam ni, tapi benda tu tak betul, itu pun termasuk kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sampai ayat disebut tadi kata apa tuan-tuan? Dia kata sesungguhnya satu kaum yang bodoh telah terpedaya, ya, telah terpedaya, ya, apabila mereka meriwayatkan hadis-hadis palsu, ya. Okey, saya bacakan beberapa yang saya tengok kejap tadi, tuan-tuan, ya, tentang hadis palsu ni. Antaranya disebut man sallat duha kaza wa kaza rak'atan a'ta thawaba 70 nabiyya. Sesiapa yang bersolat duha sekian dan sekian rakaat, maka dia diberi pahala sebanyak 70 nabi. Oi, 70 nabi tuan-tuan. Ha? Nabi kita Muhammad seorang nabi je, ini dapat pahala 70 orang nabi. 70 nabi dapat. Dia seakan-akan menunjukkan apa tuan? Kalau hadis ni diperakui lah, kata orang tak tahu dia perakui hadis ni, seolah-olahnya dia macam menjatuhkan nilai para nabi. Artinya dengan dia buat sembahyang duha itu, dia telah mendapat pahala 70 orang nabi. Itu sebab Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia menyebut dalam kitabnya Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif, dia kata seakan-akan pendusta yang keji ini tidak mengetahui bahawa selain Nabi, sekalipun bersolat selama umur Nabi Nuh alaihi salam, dia tidak akan diberikan pahala setanding dengan seorang Nabi pun. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, tuan-tuan, kita ni jangan kata nak solat duha, hatta dia kata kalau kita diberi umur macam Nabi Nuh alaihi salam. Berapa umur Nabi Nuh tuan-tuan? 950 tahun. Kalau tuan-tuan dapat umur 950 tahun, tuan-tuan bersolat selama 150 tahun, takkan dapat pahala macam pahala seorang, walaupun seorang Nabi. Tapi orang yang buat hadis palsu ni, apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Dia kata tadi, man shalla duha kaza wa kaza rak'atan a'ta sawaba 70 nabiyya. Apa maksudnya? Dia nak galakkan orang semayang apa tuan-tuan? Duha. Baik tak nak galakkan orang semayang duha tu? Baik, baguslah. Orang malas buat semayang sunat, kita ajak orang semayang sunat, bagus. Tetapi masalahnya, janganlah kita nak memberi semangat kepada orang untuk beramal, ataupun kita nak mengingatkan manusia dengan ancaman kita menggunakan hadis-hadis palsu yang Nabi tidak kata tentang perkara tersebut. Sebab apa? Tempatnya di api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat tuan-tuan, ancaman berat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis palsu yang lain, dia kata, kononnya, bukannya betul, kononnya nama pun hadis palsu kan. Ad-diku al-abyadu sadiqi wa sadiqun sadiqi wa aduhu aduwi wa aduun aduwi. Yang bermaksud, ayam jantan putih adalah kawanku, ia juga kawan kepada kawanku, dan musuh ayam jantan putih adalah musuhku, dan juga musuh kepada musuhku. Masya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar hadis ni? Hadis ayam jantan putih.
Sebab ayam jantan putih dalam masyarakat Melayu dia sangat hebat, tuan-tuan. Dia ada nilaian yang tinggi. Sebab dulu kalau orang jumpa bomoh kan, apa bomoh suruh cari, tuan-tuan? Dia suruh cari ayam putih. Jenuh orang dapat ayam putih. Rupanya kenapa dia bernilai, sebab ada hadis palsu tentang ayam putih ni dulu, satu ketika dulu. Dan disebut oleh Imam Al-Jarahi dalam kitabnya Kashful Khafa, dia kata apa? Hadis palsu ini kelihatan sangat lekeh, seolah-olah nak menghina Nabi SAW. Bukan kita kata tu, Al-Jarahi kata, Al-Imam Al-Jarahi kata, seolah-olah sangat lekeh dan nak menghina Nabi SAW, dan tak mungkin keluar daripada mulut seorang Nabi, atau tidak mungkin keluar daripada mulut Nabi kita tentang perkara yang sebegini. Dan dirasakan mungkin hadis-hadis seperti ini direka oleh penggemar ayam putih jantan. Penggemar ayam jantan putih. Dia minat ayam punya geng. Dia buatlah hadis tu, supaya orang turut suka atau turut menggemari dengan benda yang disuka. Dan kata Imam Al-Jarahi lagi, sebenarnya semua hadis yang berkaitan dengan kelebihan ayam jantan putih ini adalah tidak sabit sama sekali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sedikit panduan lah. Kita ni tuan-tuan, nak belajar tentang hadis palsu ni 3-4 hari pun tak habis. Tapi untuk kita yang ringkas malam ni, yang hadis sekejap antara maghrib dengan isyak ni je, okay, bolehlah kita ambil poin-poin penting. Kita tak mampu lah nak buka kitab hadis satu-satu, nak buat semakan, tak mampu. Tapi ada beberapa kaedah disebut oleh Imam Ibn Jauzi. Antaranya dia kata, iza ra'aital hadis yubayinul ma'kul au yukhaliful mankul au yunaqidul usul fa'lam annahu mawdu'. Apabila engkau melihat sebuah hadis tu dia menjanggahi logik, secara logik pun macam tak apa logik kita bila baca hadis itu, dan dia menyalahi mankul, yakni menyalahi Al-Quran. Al-Quran sebut lain, dia sebut lain. Au yunaqidul usul, dan bertentangan dengan usul-usul Islam. Fa'lam annahu mawdu'. Ketahuilah bahawa ia adalah hadis yang palsu. Apa contoh tuan-tuan yang kita katakan riwayat tu? Saya biarkan sikit ya. Saya biarkan satu je. Apa contohnya satu riwayat itu menjanggahi usul Quran? Contoh seperti ini. Ada hadis palsu yang dibuat, iaitu yang menyebutkan kononnya waladuz zina la yadkhulul jannah. Anak zina tidak akan masuk ke dalam syurga. Seolah-olah macam anak zina ni, dia ke yang berzina sampai dia tak masuk syurga? Yang salah tu mak bapak dia. Kenapa kata dia dah tak masuk syurga? Ini antara cara untuk kita mengesan hadis tu hadis palsu, sebab dia menyalahi usul, menyanggahi Al-Quran itu sendiri. Sebab apa? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat ke-15, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yudhillu yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. So siapa yang beroleh petunjuk menurut panduan Al-Quran, maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatnya itu hanya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesan buruk kesesatan itu hanya ditanggung oleh dirinya juga. Dan seseorang tidak akan memikul
dosa perbuatan orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan memikul dosa yang dibuat oleh orang lain. Yang zina mak bapak dia, mak bapak dia lah, ataupun ketika pasangan tu dalam keadaan belum berkahwin, yang kita kata anak tak sah taraf dan sebagainya. Yang salah tu mak bapak biologi dia. Kena kata biologi dia kan. Kalau kata mak bapak biasa, orang ingat mak betul pula. Okey, mak bapak biologi dia. Tapi yang dipersalahkan anak pula yang salah. Maka itu menunjukkan bahawa hadis itu menyanggahi usul daripada Quran itu sendiri. Maka itu antara cara tuan-tuan untuk kita mengetahui bahawa hadis itu hadis yang palsu. Jadi tuan-tuan, hati-hati dengan hadis palsu. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang disebut meriwayatkan hadis palsu daripada Nabi, kerana tempatnya sangat diancam dengan perkara yang mengazabkan, iaitu diletakkan tempat duduknya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan doa insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah Rahmanir Rahim, ya Hayyul Qayyum ya Rabbal Alamin. Ya Allah, meridai tak apa kami lakukan pada malam ini ya Allah. Dengan kuliah ilmu yang kami laksanakan pada malam ini ya Allah, jadikanlah ianya sebagai wasilah kepada kami dalam kau mengampuni segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Dan sebagai wasilah kepada kami dalam manjakan usaha kami dalam mentaati perintah dan perintah-Mu ya Allah. Jadikan sebagai wasilah kepada kami dalam menyembuhkan penyakit-penyakit kami hadapi ya Allah. Dan sebagai wasilah kepada kami dalam menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari segala mara bahaya, bala bencana, wabak, penyakit, fitnah dan sebagainya ya Allah. Ya Allah Rahmanir Rahim, ya Hayyul Qayyum ya Rabbal Alamin. Syukurkan pahala kami hadir pada malam ini ya Allah. Sebelah pahala kami ini juga kepada arwah ibu bapa kami, atau arwah datuk nenek kami, atau arwah keturunan-keturunan kami. Mudah-mudahan mereka dapat manfaat daripada apa yang dilakukan oleh kami ya Allah, tanpa muram pun sedikit pun daripada pahala-pahala kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.